Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Farah untuk Mingguan Aman sekali ini dan jom kita lihat apakah berita dari dalam dan luar negara yang menarik sepanjang minggu lalu. Agensi Makanan dan Dadah Amerika FDA telah meluluskan rawatan teknik suntikan jan menggunakan CRISPR-Cas9 kepada pesakit anemia sel sabit. Terdapat dua jenis rawatan terapi yang diluluskan iaitu Casgevy dan Lyfgenia, di mana sel tunjang pesakit yang diambil daripada sumsum tulang akan disunting dengan jan yang menyebabkan penyakit ini dapat disembuhkan. Walau bagaimanapun, kedua-dua jenis rawatan tersebut hanya boleh diberikan kepada pesakit yang berusia 12 tahun ke atas dan kos rawatannya terlalu tinggi di mana ia dianggarkan mencecah $2.2 juta untuk seorang pesakit. Kabinet kini telah bersetuju bersepakat dengan Kementerian Pengangkutan untuk menukar lesen memandu kenderaan kepada bentuk digital. Namun tarikh pelaksanaan secara menyeluruh masih belum dinyatakan. Perubahan yang dilakukan ini adalah bertujuan untuk mendigitalkan pelbagai perkara dalam memudahkan pengguna dan pengurusan di samping dapat mengurangkan kos. Electronic Entertainment Expo E3 yang merupakan platform utama konsol dan permainan video telah dibatalkan selama-lamanya. Pada 2020, acara ini pernah dibatalkan akibat pandemik sebelum kembali sebagai acara maya pada tahun berikutnya. Kemudian ia sekali lagi dibatalkan pada tahun 2022 dan 2023 disebabkan oleh pembatalan penglibatan beberapa syarikat penerbitan utama seperti Xbox dan Ubisoft. Pembatalannya kali ini pula adalah kerana acara fizikal seperti E3 dilihat tidak lagi relevan dengan keperluan semasa di samping memerlukan kos yang tinggi untuk melaksanakannya. Acara baharu seperti Nintendo Direct dan PlayStation Showcase turut mendorong kepada kematian E3 sebagai acara gaming terbesar di Amerika Syarikat. Hasil daripada rombakan kabinet oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim minggu lalu telah memperlihatkan beberapa perubahan dalam kementerian dan menteri yang menerajuinya. Kementerian Komunikasi dan Digital dipecahkan kepada dua, di mana Menteri Fahmi Fadzil kekal sebagai Menteri Komunikasi, manakala Gobit Singh Dio pula akan menerajui Kementerian Digital dan Datuk Unga Anak Kumbong pula dilantik sebagai Timbalan Menteri Digital. Walau bagaimanapun, bidang tugas dan pembahagian penuh masih belum diketahui. Namun tindakan ini dijangka akan memudahkan lagi fokus dan tumpuan pihak kerajaan untuk meningkatkan ekonomi digital tempatan. Akibat daripada peningkatan jumlah kes baharu COVID-19 sejak beberapa minggu lalu, Kementerian Kesihatan Malaysia kelak akan mengeluarkan arahan tentang pengambilan suntikan dos penggalak baharu untuk vaksin COVID-19 dalam masa yang terdekat. Keutamaan akan diberikan kepada golongan warga emas dan mereka yang mempunyai komorbiditi kerana dianggap lebih berisiko untuk terkena jangkitan berbanding golongan lain. Peningkatan jumlah kes baharu jangkitan COVID-19 di seluruh dunia adalah kerana keberkesanan vaksin yang semakin berkurangan serta orang awam rata-rata dilihat tidak lagi mengamalkan pemakaian pelitup muka seperti di peringkat awal pandemik dahulu. Teknologi AI generatif kini diguna pakai pula untuk membolehkan pesakit strok ataupun yang mengalami lock-in syndrome untuk kembali bercakap. AI Brain GPT dibangunkan oleh University of Technology Sydney dengan ia mengubah gelombang otak pesakit yang dibaca menggunakan sensor EEG kepada teks dan audio. Dengan ini, pesakit boleh kembali bercakap dengan ahli keluarga ataupun doktor walaupun sudah tidak lagi mampu bersuara seperti biasa. Pihak kerajaan akan menguatkuasakan pelaksanaan cukai jualan barangan import atas talian bermula 1 Januari 2024. Cukai jualan 10% akan dikenakan pada barangan yang dibeli secara atas talian dari luar negara dan dihantar terus ke Malaysia oleh peniaga yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan. Cukai sebanyak 10% ini akan dikenakan pada pembelian barangan import yang bernilai rendah iaitu bawah RM500. Tindakan pelaksanaan cukai ini dirasakan bakal lebih melindungi penjual tempatan dan memastikan mereka tidak terjejas dengan struktur harga dari penjual luar negara yang tidak tertakluk kepada kos-kos operasi tempatan. Berdasarkan laporan suku ketiga tahun 2023 yang dikeluarkan TikTok baru-baru ini, lebih 136 juta video telah pun dipadam kerana melanggar polisi berkenaan kandungan propaganda, fitnah atau berita palsu dan sebagainya. Dalam laporan yang sama, data pengguna di Malaysia turut dilaporkan di mana lebih 1.5 juta video telah dipadam dan 90.8% video mengambil masa sekitar 24 jam untuk dipadam. Kebanyakannya adalah video tentang kandungan peperangan Rusia dan Ukraine serta yang turut terkesan adalah video politik Malaysia. Secara keseluruhannya, lebih 136 juta video yang dipadam hanyalah 1% daripada keseluruhan video yang dimuat naik dari 1 Julai 2023 hingga 3 September 2023.
Siri chip Intel Core Ultra telah diumumkan untuk digunakan pada komputer riba dengan ia berasaskan pada seni bina Meteor Lake. Menerusi siri Core Ultra, penamaan chip juga berubah kepada Core Ultra 5, Core Ultra 7 dan Core Ultra 9. Setiap chip mempunyai NPU terbina bagi tujuan AI dengan Intel menjanjikan peningkatan kemampuan memproses AI generatif sehingga 70%. Penggunaan tenaga juga ditambah baik sehingga 25% berbanding chip generasi sebelum ini. Chip Intel Core Ultra dilengkapi sehingga 16 teras CPU sehingga kelajuan 5.1 GHz, dilengkapi GPU Intel Arc dan sokongan Wi-Fi 7. Intel mengesahkan chip ini akan digunakan pada lebih 230 komputer riba antaranya Acer, Asus, Dell dan lain-lain. Razer bekerjasama dengan pihak Lexus untuk hadir dengan sebuah kereta konsep dengan integrasi kemudahan bermain permainan video di dalamnya. Kereta tersebut dinamakan sebagai Razer Lexus TX di mana ia disertakan bersama 4 kerusi Razer Isker dalam memberikan keselesaan untuk bermain permainan video di dalam kenderaan. Ia juga turut menyertakan panel paparan khusus yang menghubungkan ke sistem permainan, sistem pencahayaan LED selain sokongan audio yang diubah suai. Bahagian luaran kereta juga turut diubah sesuai dengan elemen-elemen popular Razer termasuk LED berwarna hijau. Bagi mereka yang berminat, pihak Lexus telah pun menerbitkan 3 episod berkaitan dengan pembangunan kereta gaming ini dan ia boleh ditonton di laman YouTube rasmi Lexus. Dan sekian saja untuk berita mingguan aman sekali ini dan semoga kita berjumpa lagi pada mingguan yang akan datang. Bye!